sejahtera, salam Malaysia Madani, salam anak yang baik lagi cerdik. Baiklah hadirin semua, cuba kita bertenang dan renungkan seketika jika kita hidup di zaman purba dahulu kala. Mungkin agak sukar untuk kita bayangkan kerana kita hidup di zaman yang penuh dengan kemodenan. Namun, kita boleh telusurinya melalui sejarah. Inilah kejayaan yang saya bawa hari ini yang sangat dekat dengan bidang sejarah, sains, geografi dan sosial, iaitu ahli arkeologi. Ahli arkeologi? Indiana Jones, dinosaur, T-Rex. Inilah perkara pertama yang selalu terlintas di kotak minda kita bila disebutkan ahli arkeologi. Tetapi, bidang arkeologi lebih meluas lagi. Seperti yang kita sedia maklum, bidang arkeologi merupakan satu perkara yang semakin dilupakan serta tidak popular dalam kalangan murid sekolah. Justru itu, saya berhasrat menyelesaikan masalah ini dengan menunjukkan kepada masyarakat Malaysia bahawa bidang arkeologi ini adalah satu bidang yang seronok untuk diceburi. Saya, Rishi Wasyana Perempuan Siduraman, ingin menjadi seorang ahli arkeologi dalam bidang dunia di Mesir. Kawan-kawan, siapakah itu ahli arkeologi? Ahli arkeologi adalah pekerjaan multidisiplin yang mengeksplorasi zaman dahulu kala sebelum kemodenan membanjiri masyarakat. Saya ingin mendalami peristiwa-peristiwa bersejarah yang telah berlaku beribu-ribuan tahun yang lalu dengan lebih meluas. Bidang tugas ahli arkeologi ialah memelihara dan menyiasat khazanah dari bekas budaya masa lalu. Ahli arkeologi juga menyiasat tapak-tapak bersejarah dan prasejarah. Antara tempat-tempat bersejarah ialah The Valley of the Kings, The Abu Simbel serta The Valley of the Queens. Seperti yang kita sedia maklum, mata pelajaran sains dan sejarah merupakan mata pelajaran teras wajib lulus yang juga bersangkut paut dengan bidang arkeologi. Dengan ini, saya menyiasatkan untuk mendapat markah cemerlang dalam subjek-subjek ini. Seterusnya, pasti semua tertanya-tanya, berapa gaji seorang ahli arkeologi kan? Anggaran gaji seorang ahli arkeologi ialah sebanyak RM51,000 setahun. Sementara itu, berdasarkan teori kejayaan Holland, kod pekerjaan bagi ahli arkeologi ialah I, R dan S, iaitu investigatif, realistik dan sosial. Investigatif di sini bermaksud saya perlu membuat pemerhatian, menganalisis dan menyelesaikan masalah dalam carian fakta dan artifak bersejarah dengan lebih teliti. Realistik pula, saya perlu bekerja dengan fakta dan data terutamanya dari masa lalu. Sosial pula bermakna saya perlu mempunyai kemahiran interpersonal yang baik dengan masyarakat sekitar bagi mendapatkan maklumat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Baiklah rakan-rakan semua, kemahiran yang perlu ada pada seorang ahli arkeologi ialah penyelidikan dan fotografi. Saya perlu mengambil gambar artifak-artifak bersejarah dan fosil sebagai bukti yang penting dalam pengumpulan maklumat. Terdapat pelbagai universiti yang menawarkan bidang arkeologi, termasuk universiti di dalam dan luar negara, seperti UKM, USM, UNT dan The University of Cambridge. Pelbagai latihan dan kursus telah dianjurkan serta organisasi yang ditubuhkan khas bagi sektor ini, seperti National Geographic, BBC History dan History Today. Baiklah rakan-rakan semua, setiap pekerjaan pasti ada cabarannya kan? Cabaran untuk menjadi seorang ahli arkeologi ialah kita tidak mendapat pendedahan secara meluas dalam bidang ini. Ramai murid kurang arif atau tidak didedahkan langsung tentang kewujudan kejayaan ini. Namun, cabaran ini bukanlah penghalang untuk menceburi bidang ini. Saya yakin cabaran ini boleh digunakan untuk menyebar luas tentang maklumat kejayaan ini. Masa depan kejayaan ini juga sangat cerah kerana pekerjaan ini sangat diperlukan di dalam dan luar negara. Baiklah rakan-rakan semua, makin jelas kan tentang kejayaan ahli arkeologi ini. Cita-cita saya ini unik diperkatakan oleh ramai dan saya akan tetap berusaha untuk menunjukkan kepada dunia bahawa sejarah dan bidang arkeologi penting. Bab kata pepatah, kita bukan pembuat sejarah, kita dibuat oleh sejarah. Saya berharap pada suatu hari nanti, saya akan dapat menjadi seorang ketua ahli arkeologi dalam organisasi yang ditubuhkan sendiri dan dapat berkhidmat untuk negara sendiri. Itu sahaja perkongsian
daripada Serbia. Terima kasih.